Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Amira binti Zainuddin. Nombor kementerian D23060341. Hari ini saya akan menerangkan tentang subjek Qiraat Ilmi 1. Dalam bab yang pertama ialah Al-Basmalah, yang kedua surah Ummul Quran, yang ketiga Al-Idgham Al-Kabir, dan yang keempat Hak Kinayah. Okey, untuk yang pertama ialah Al-Basmalah. Saya akan teruskan dengan bacaan matan daripada bab tersebut. Wa basmalah baina surataini bisunnatin rijalun namauha dariyatan wa tahammula. Wa wasluka baina surataini fasahatun wasil waskutan kullun jalayahu hasala. Okay, dua baik di atas ini menerangkan tentang hukum Al-Basmalah di antara dua surah. Yang pertama, Imam Qalun, Kisai, Asim dengan Ibnu Kathir akan membaca Basmalah di antara dua surah kecuali antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Okay, yang kedua pula untuk Imam Hamzah, beliau akan membaca wasal di antara dua surah tanpa basmalah. Contoh wasal tanpa basmalah ialah wa bi syarri hasidin idza hasadil a'udzu birabbin nas, iaitu saya membaca akhir surah Al-Falaq dengan awal surah An-Nas tanpa membaca basmalah. Okay, untuk yang bacaan yang ketiga pula, untuk Imam Ibnu Amir, Warsh dengan Abu Amru akan membaca dengan tiga wajah, iaitu yang pertama basmalah di antara dua surah kecuali surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Yang kedua, wasal tanpa basmalah, seperti mana yang dibaca dengan oleh Imam Hamzah tadi. Dan yang ketiga, sakta tanpa basmalah. Contoh sakta ialah walam yakul lahu kufuwan ahad qul a'udzu birabbil falaq. Okey, hukum bacaan basmalah. Okey, hukum bacaan basmalah ni ada tiga tadi. Sama ada kita nak baca bismillah, basmalah, wasal ataupun sakta. Tapi dalam kalangan qura, mereka kata bacaan tu mestilah dua surah yang berturutan. Contohnya surah Al-Baqarah dan dengan surah Al-Imran. Contoh lagi macam surah Kahfi dengan surah Al-Qasas. Kalau contoh kita nak baca surah Al-Imran, lepas tu kita baru baca surah Al-Baqarah, para qura berpendapat boleh baca untuk basmalah sahaja, dia tak boleh baca wasal dan sakta. Okay, untuk bait yang seterusnya ialah wala nafsakalla hubba wajhin dzakartuhu wa fiha khilafun jiduhu wa dihutula. Okey, untuk ketiga-tiga bacaan Imam Ibnu Amir, Warsh dan Abu Amru, bacaan mereka tiada nas yang sahih, tapi ia hanyalah khilaf antara ahli adab yang meriwayat bacaan daripada qura. Dan bacaan ini juga ialah digalakkan oleh syekh mereka sendiri. Baiklah, saya akan bacakan bait yang seterusnya yang berbunyi wasaktuhumul muhtar guna tanafusin wa ba'duhum fil arba'i ruhri basmalah. Pada matan ini diterangkan kepada kita bahawa bacaan sakta, iaitu berhenti sekejap tanpa mengambil nafas yang baru, adalah bacaan yang terpilih dan didahulukan oleh Warsh, Ibnu Amir dengan Abu Amru. Dan bacaan ini mestilah pada akhir surah. Terdapat juga bacaan di kalangan ahli adab yang meriwayatkan bacaan dari mereka membaca basmalah pada akhir surah yang berikut. Dia ada 4. Yang pertama, akhir surah Mudaththir dengan awal surah Qiyamah. Yang kedua, surah Infitar dengan awal surah Mutaffifin.
Yang ketiga, akhir surah Al-Fajr dengan awal surah Al-Balad. Dan yang terakhir adalah akhir surah Al-As dengan awal surah Al-Humazah. Namun begitu, Syekh Al-Qadi menyatakan dalam kitabnya iaitu Al-Wafi bahawa tidak ada perbezaan antara cara bacaan surah-surah tersebut dengan surah-surah yang lain. Dan pandangan mazhab ini adalah yang terpilih dan sahih. Baiklah, saya akan teruskan pada bab yang seterusnya iaitu surah Ummul Quran. Saya akan bacakan matanya. Wa maliki yaumiddini rawihi nasirun wa anda sirati wa siratu likun bulam bihaitsu ata wasadu zayan ashimmaha lada khalafin washmim li khaladin awwala. Imam Asim dan Imam Kisai akan membaca pada kalimah maliki dengan alif selepas mim. Jadi dia akan jadi maliki yaumiddin. Dan selain daripada Imam Asim dan Kisai, mereka akan baca tanpa alif iaitu maliki yaumiddin. Seterusnya pada perkataan asyirata dan syirata dalam surah ini dan pada tempat lain dalam Al-Quran, para qurra akan membaca sebagaimana berikut. Yang pertama ialah Imam Kunbul. Imam Kunbul akan membaca pada kalimah asyirata atau syirata dengan huruf sin pada semua tempat di dalam Al-Quran, sama ada alif lam ataupun tidak. Contohnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu untuk Imam Kunbul. Yang kedua ialah Imam Khalaf. Imam Khalaf akan membaca dengan ishmam iaitu sad seperti huruf zaid pada semua tempat di dalam Al-Quran. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, itu untuk Imam Khalaf. Dan yang ketiga ialah Imam Khalid. Imam Khalid akan baca ishmam juga, tetapi pada tempat pertama sahaja di dalam Al-Quran iaitu asyirata dalam surah Al-Fatihah. Pada kalimah lain selain daripada asyirata dalam surah Al-Fatihah yang pertama tu, dia akan baca dengan sad. Baiklah, saya akan meneruskan dengan baik yang seterusnya iaitu alaihim ilaihim hamzatun wa ladaihimu jami'an bidammil ha'i waqfan wa mausilah. Baik di atas menerangkan bahawa Imam Hamzah akan membaca hak dengan baris dhammah pada tiga kalimah yang berikut di semua tempat di dalam Al-Quran, sama ada pada keadaan wasal ataupun waqaf. Contoh kalimah tersebut ialah alaihim akan jadi alaihum, ladaihim akan jadi ladaihum, ilaihim akan jadi ilaihum. Okey, untuk bait yang seterusnya, wasil dhammah mimil jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalunun bitahyirihi jala wa min qabli hamzil qat'i silha liwarshihim wa askanahal baquna ba'du litakmula. Okey, bait ini menerangkan kepada kita tentang bacaan mim jamak. Untuk yang kedua ialah Imam Qalun. Imam Qalun ini akan terbagi kepada dua, iaitu mim jamak bertemu dengan huruf mutaharrik dan mim jamak bertemu dengan hamzah kotak. Okey, untuk yang mim jamak bertemu dengan huruf mutaharrik, dia terdapat dua wajah, iaitu yang pertama ialah sukun. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mim jamak tu dia akan matikan. Yang wajah yang kedua ialah silah dua harakat. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu untuk silah. Okey, untuk mim jamak bertemu dengan hamzah kotak, dia terdapat tiga wajah. Yang pertama ialah sukun. Contohnya
hurrimat alaikum ummahatukum. Itu untuk sukun. Yang kedua, dia akan jadi hukumnya dia akan jadi silah dua harakat. Contohnya hurrimat alaikum ummahatukum, dia ada dua harakat kat alaikum tu. Okey, lepas tu wajah yang ketiga ialah silah dengan empat harakat. Contohnya hurrimat alaikum ummahatukum. Itu untuk Imam Qalun. Untuk imam yang terakhir ialah Warsh. Warsh pun dia ada dua juga. Hamzah kotak dengan mim jamak bertemu dengan hamzah kotak, dan mim jamak bertemu dengan huruf mutaharrik. Okey, untuk mim jamak bertemu dengan huruf mutaharrik, dia akan ada satu wajah, iaitu Imam Warsh akan sukunkan dia. Contohnya hurrimat alaikum ummahatukum. Lepas tu untuk yang kedua, mim jamak bertemu dengan hamzah kotak, Imam Warsh dia akan ada satu wajah saja, iaitu silah dengan 6 harakat. Contohnya hurrimat alaikum ummahatukum. Itu untuk Imam Warsh. Okey, jadi selain daripada mereka, iaitu Al-Baqun, maksudnya imam lain selain daripada tiga tadi, mereka akan baca dengan satu wajah je, iaitu sukun. Maksudnya yang tadi contoh hurrimat alaikum ummahatukum, dia takkan ada wajah yang lain. Semua bersepakat memang bacanya dengan sukun. Baiklah, saya akan teruskan dengan bait yang seterusnya. Wa min duni waslin wa dummaha qabla sakinin likullin wa ba'dal ha'i kasrun fatal ala ma'al kasri qabla al ha' awil ya'i sakinan wa fil wasli kasrul ha'i bid dhamma syamlala kama bihimul asbabu thumma alaihimul qitalu wa kiflil kulli bil kasri mukmila. Apabila huruf mim jamak berada sebelum huruf sakin, pada umumnya para qurra akan membaca dengan dhammah pada huruf mim tanpa silah ketika bacaan wasal. Contohnya wa antumul a'launa, mim tersebut dia akan dhammahkan. Sekiranya mim jamak berada sebelum huruf sakin, dan sebelum huruf sakin tersebut ada huruf ha, manakala sebelum huruf ha tersebut ada ya sakin dan ada huruf yang berbaris bawah. Jadi cara bacaannya seperti mana yang berikut. Dia akan terbahagi pada dua, ketika wasal dan ketika wakaf. Untuk ketika wasal, dia ada 3 pandangan. Dia ada 3 wajah. Yang pertama ialah Abu Amru. Abu Amru akan membaca mim jamak tersebut dengan baris dhammah. Contohnya alaihimul qital. Okey, yang kedua ialah Imam Hamzah dan Kisai. Mereka akan membaca dengan mendomahkan baris hadapankan huruf ha dan huruf mim. Contohnya alaihumul qital. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah Al-Baqun, iaitu para qurra yang selebihnya, mereka akan membaca dengan kasrahkan huruf ha dan dhammahkan huruf mim. Contohnya alaihimul qital. Okey, itu untuk ketika wasal. Pada ketika wakaf pula, dia ada 2 cara, 2 wajah. Okey, yang pertama ialah Al-Baqun, iaitu para qurra yang selebihnya, mereka akan membaca dengan sukun. Maksudnya jadi alaihim, seperti biasa dia akan mim jamak tu dia akan matikan. Yang kedua ialah para qurra yang sepatutnya para qurra tu semualah seperti mana kita tahu kan, tapi kecuali Hamzah sahaja yang akan membaca lain, akan baca lain, tapi pada 3 kalimah khusus je, iaitu alaihum, ilaihum dengan ladaihum. Hak tu dia akan dhammahkan.
Okey, tapi itu khusus kepada tiga kalimah tersebut sahaja. Kalau kalimah selain tu, contoh macam bihim, Imam Hamzah still akan baca bihim, dia tak akan jadi bihum. Baiklah, kita akan masuk ke bab yang ketiga, iaitu al-idgham al-kabir. Idgham dari segi bahasa ialah memasukkan, manakala dari segi istilah ialah menyebut dua huruf menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham ni dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama ialah idgham al-kabir, dan yang kedua ialah idgham shaghir. Idgham kabir ni ialah apabila berjumpa dua huruf yang berbaris, manakala idgham shaghir pula ialah huruf yang pertamanya ialah sakin dan huruf keduanya berbaris. Okey, untuk matan yang pertama, untuk bait yang pertama, wadu nakal adghama al-kabira wa qutbuhu Abu Amrin wal Basriyu fihi tahaffala fa fi kilmatin anhu manasikakum wa ma wa salakum wa baqil babi laysa muawwala. Dalam bab idgham kabir ini, secara sahih bacaan idgham yang dimaksudkan adalah bagi riwayat As-Susi, walaupun dalam matan ini jelas menyebutnya Abu Amr. Apabila berjumpa dua huruf mutamathilain, iaitu yang serupa, dan kedua-duanya berbaris dalam satu kalimah, As-Susi tidak akan membaca dengan idgham kecuali pada dua kalimah, iaitu yang pertama manasikakum dan yang kedua masalakakum. Matan yang seterusnya ialah wa ma kana min mithlaini fi kilmataihima fala budda min idghami ma kana awwala kaya'lamu ma fihi huda wa tubi' ala qulubihimu wal afwa wa'mur tamathala. Apabila berjumpa dua huruf mutamathilain, iaitu yang serupa, yang kedua-duanya berbaris dalam dua kalimah, maka As-Susi akan membaca idgham huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Contohnya, watubi'a ala akan jadi watubi'ala. Fihi huda akan jadi fihi huda. Dan yang terakhir, ya'lamu ma tusiruna akan jadi ya'lam ma tusiruna. Jika sebelum huruf pertama idgham mutamathilain terdapat huruf mad ataupun huruf lin, maka As-Susi akan membaca dengan tiga wajah, iaitu yang pertama qasru, iaitu 2 harakat, yang kedua tawassut, iaitu 4 harakat, ataupun mad, iaitu isba' 6 harakat. Bab yang seterusnya, idza lam yakun ta mukhbirin aw mukhatabin awil muqtasi tanwinuhu aw muthaqqala kakuntu turaban anta tukrihu wasi'un alimun wa aidan tamma miqatu musila. Terdapat 4 sebab yang menghalang berlakunya idgham al-kabir, iaitu yang pertama ialah apabila huruf mutamathilain yang pertama adalah tak mutakallim, contohnya kuntu turaba. Yang kedua, apabila huruf mutamathilain ni yang pertama ialah tak khitab, contohnya afa anta tukrihu. Yang ketiga, dia menghalang terjadinya idgham kabir ni apabila huruf yang pertamanya bertanwin, contohnya wasi'un alim. Dan yang terakhir ialah apabila huruf pertamanya ialah bertasydid, contohnya fatamma miqatu rabbih. Okey, dan bab yang terakhir untuk pembentangan ini adalah hak kinayah. Saya akan bacakan matan daripada bab tersebut. Walam yasiluha mutmarin qabla sakinin wa ma qablahu tahriku lil kulli usila wa ma qablahu taskinu libni kathirihim wa fihi muhanan
ma'hu hafsun akhuwila. Ha kinayah adalah hak domir iaitu ganti nama merujuk kepada bilangan seorang lelaki. Hak ini diterjemahkan juga dengan maksudnya adalah nya. Contoh kitabuhu, bukunya, ataupun baituhu, rumahnya. Dan hak ini terdapat 4 keadaan di dalam Al-Quran. Antaranya ialah keadaan yang pertama ialah terdapat sebelumnya huruf berbaris dan selepasnya huruf sakin. Contohnya lahul mulk, dan hukum bacaan ini adalah tanpa silah bagi semua quru'. Keadaan yang kedua pula ialah terdapat sebelumnya dan selepasnya huruf sakin. Contohnya min husmuhu, hukum bacaannya ialah tanpa silah bagi semua quru'. Keadaan yang ketiga pula ialah apabila terdapat sebelum dan selepasnya huruf yang berbaris. Contohnya inna alaina jam'ahu wa qur'anah, maka hukum bacaannya adalah silah dengan kadar 2 harakat bagi semua qura', kecuali apabila selepasnya ada hamzah qata'. Contohnya alam yarahu ahad. Jadi hukum bacaannya tertakluk kepada hukum mad munfasil. Keadaan yang keempat ialah apabila terdapat sebelumnya huruf sakin dan selepasnya huruf berbaris. Contohnya fihi huda. Maka hukum bacaannya bagi Ibnu Katsir, beliau akan baca dengan silah 2 harakat pada semua tempat di dalam Al-Quran. Manakala Hafs akan membaca dengan silah sebagaimana Ibnu Katsir, tetapi pada satu tempat sahaja, iaitu wa yakhlud fihi muhana. Pada kalimah lain, Hafs akan membaca tanpa silah seperti mana quru' yang lain. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Segala kesilapan dan kekurangan mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan dapat diamalkan dan memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.